Okey guys, sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan kita, bear section So sekarang ni lah, marilah kita teruskan dengan kita punya program. Mari, saya nak tunjuk anda haiwan kita yang pertama Jom guys. Assalamualaikum. Salam. So ni dia kita punya zookeeper pun dah ada sampai sini. So guys, ini zookeeper kita yang ada, Cik Afiq. Cik Afiq, apa khabar Cik Afiq? Sihat. Alhamdulillah. Afiq, explain sikit-sikit. Ni apa ni Cik Afiq ke depan kita ni? Ni nama dia rusa Jawa. Dia spesies rusa yang ada di Asia. Terutama dia atas nama Jawa. Dia tempat dia di Indonesia, Jawa dan persekitaran dia. I see. So kat sini kalau kita nak bezakan betina dan jantan macam mana tu Cik? Ni Cik. Betina jantan boleh tengok pada tanduk. Macam ni tanduk macam dia tanduk ni boleh dikatakan jantan. Yang kosong tak ada tanduk betina. I see. So kalau nak katakan yang ketua, macam mana kita nak kenal dia ketua atau ketua? Antara jantan yang besar, lepas tu tanduk yang besar. Tanduk yang besar. Sebab tanduk dia seperti takhta dia. Takhta dia. So kayaknya tapi antara satu grup tu mesti ada satu ketua kan, ke atau dua grup? Dua ketua. Dia satu ketua. Satu tapi ketua. Dia satu ketua, dia tak ada saingan satu ketua. Saingan. Dia kadang dia akan fight untuk rampas takhta. Rampas takhta dia. Okey. Alright. So guys, nanya kan, dia orang kan larian. Sekarang ni pun dah makanan dah siap dah ni. Cuba boleh buka sikit Kita tengok sikit apa yang kita ada dalam ni. Hui. Ni apa ni Cik Afiq ni? Ni kita ada carrot, ubi, lepas tu ada pellet. Lepas tu nanti tengah hari kita akan bagi rumput, rumput. So kini ni breakfast dia orang lah. Ni kira breakfast dia orang. Okey guys, nampak dia pun dah datang guys. Apa lagi? Jom lah kita taburkan makanan ni. Kita tengok kan. Purata bagi jangka hayat untuk Javan Deer adalah 15 ke 20 tahun. Tempoh kehamilan untuk Javan Deer adalah selama 8 bulan. Ciri-ciri fizikal bagi Javan Deer, ia mempunyai telinga yang bulat serta lebar, mempunyai tanduk berbentuk lyra, 3 cabang yang beratnya sekitar 2.5 kg. Rusa Jawa jantan dan betina mempunyai lapisan bulu coklat kelabu yang sering kelihatan kasar. Rusa Jawa jantan mempunyai saiz yang lebih besar berbanding Rusa Jawa betina. Tingkah laku bagi Javan Deer, ia sangat aktif pada awal pagi dan lewat petang. Ia jarang dilihat di tempat terbuka dan sangat sukar didekati kerana ia mempunyai deria yang tajam dan naluri yang kuat. Rusa Jawa merupakan haiwan yang sangat sosial dan sangat jarang ditemui secara bersendirian. Rusa Jawa jantan dan betina tinggal secara berasingan dan hanya akan bersama ketika musim mengawan. Bila merasa terancam, rusa jantan akan mengeluarkan bunyi yang sangat kuat bagi memberi amaran kepada rusa lain di sekitarnya. Rusa Jawa merupakan haiwan asal di Kepulauan Jawa, Bali dan Timur di Indonesia. Ia boleh ditemui di hutan lebat, ladang-ladang dan padang rumput di Kepulauan Asia Tenggara. Ia juga menggemari kawasan pinggir hutan. Rusa Jawa merupakan haiwan poligamus di mana rusa jantan akan mengawan dengan beberapa rusa betina ketika musim mengawan. Semasa musim mengawan, rusa jantan akan menghiasi tanduk dengan rumput dan ranting untuk menarik perhatian rusa betina. Okey guys, so kita pun dah settle dah kita punya topik untuk rusa Jawa. Kita dah cover semua dah. So sekarang ni kita fokus pula kepada haiwan yang kedua, haiwan seterusnya, iaitu ni dia, kita ada wallaby guys. Wallaby. Tengok ni wallaby ni. Ni kangaroo ke? Bukan kangaroo ke ni? Inilah kangaroo juga, tetapi dia panggil wallaby. Cuma wallaby ni adalah spesies kangaroo yang kecil lah, sangat kecil. And then dia sebenarnya dalam kangaroo ni, dia adalah dalam spesies kangaroo marsupial lah, family marsupial. So boleh katakan juga diorang ni adalah antara kecil
dia ada dua yang kecil. Yang kat Zoo Negara Malaysia ni kita ada adalah wallaby dan juga red leg paddy melon. Red leg paddy melon tu kalau nak tengok nanti kita tunjuk. Tapi cuma ni kita nak fokuskan kepada wallaby. Wallaby ni juga daripada Australia. Cuma dia orang ni juga sama juga seperti kangaroo, sebabkan dia orang pun ada pouch juga. Kalau nak tengok betina, selalunya betina akan ada pouch. Pouch tu selalunya dia orang akan simpan baby dia, ataupun kita panggil joey. Joey tu selalunya bermaksud baby lah. Baby untuk kangaroo lah, ataupun wallaby. Sekarang ni pun kita pun ada juga nak belanja sikit dengan kita punya zookeeper. Zookeeper pun kita pun ada sebab ni dia, kita punya Abang Taufik. Apa Taufik? Apa Taufik? Baik. Cuba cakap shout out sikit kepada dia orang kat luar sana. Ini adalah wallaby, dia antara spesies kangaroo yang kecil di dunia lah. Kebanyakan dia berada di Australia, New Zealand. Lepas tu macam yang saudara Danish katakan tadi, yang betina berada di pouch pocket dan jantan macam biasa lah kan. Lepas tu perbezaan kangaroo, wallaby dan pet melon bermakna dia ada 3 kategori. Family yang sama, kangaroo ni biasa yang besar, dan wallaby yang sederhana. Pet melon lagi kecil daripada ni sebenarnya. Kurang 5 tahun. So kalau abang jaga dia orang, susah tak kalau jaga dia orang? Wallaby. Wallaby susah. Ada part dia akan salah. Dia orang sikap dia orang yang macam degil ke ataupun macam sikap-sikap dia orang alhamdulillah macam orang ni tak degil, tapi cuma betina ni ada satu masa dia akan macam dia akan bergerak aktif. Kebetulan dalam tu ada baby yang kecil, dia akan terjatuhkan baby tu dan susah untuk dia pick up balik ke dalam pouch dia. Sebab baby ni dia memerlukan duduk di dalam pouch untuk menyusu. Kadang-kadang sikap antara betina tu lah yang susah nak jaga sikit. Apa tu struggle lah, challenges tu jadi zookeeper ni. Tapi kita pun ada juga nak share kepada anda semua, kalau anda betul-betul fanatik Zoo Negara Malaysia, boleh tengok cerita Zoo Abang Taufik, dia pun ada share dia punya experience. Like dan subscribe. Yes sir. Itu paling penting. Okey, sekarang ni pun tadi kita dah bagi makan kepada rusa Jawa. Sekarang ni pun kita pun dah readykan untuk makanan dia orang ni dia. So makanan apa ni Abang Taufik kita sediakan ni? Okey, macam ni dia ada hair. Hair ni lebih kepada rumput kering lah. Mungkin untuk dia punya apa orang kata ubat-ubatan lah dia lah. Lepas tu kita ada kangkung. Kita ada kangkung dan dicampurkan dengan carrot, ubi keledek. Lepas tu kita ada jagung di dalam dia dan apple, stick apple. Tanpa jom kita taburkan juga makanan ni baru kita tempak. Okey, jom Dennis, kita cuba. Boleh. Jom. Cik wallaby. Bagi tahu sekarang ni kita baru je dapat baby dia. Ni dia, nama dia Moschino. Tengok guys, dia makan. Sekarang suap pula. Kita belanja sikit. Okey. Kadang-kadang pun dia boleh gunakan tangan dia, untuk grab makanan. Baby wallaby, dia akan duduk dalam perut, dalam pouch ibu dia selama 7 ke 8 bulan. And then lepas dia dah keluar, dia akan masuk balik ke dalam perut, dalam pouch baby, ada pouch mak dia untuk berlindung diri. Kalau dia rasa ancaman, dia akan masuk balik dalam pouch ni. Itu antara dia. Okay. Dan juga kalau tengok ekor dia sangat keras guys. Ekor dia sangat keras. Yang boleh katakan juga dia punya ekor tu keras, tapi dia boleh juga guna untuk ekor dia untuk stablekan diri dia dekat atas tu. Gunakan stable untuk diri. Wallaby adalah haiwan herbivore, iaitu makan rumput, buah-buahan, benih, daun. Habitat bagi wallaby, ia boleh dijumpai di hutan dan kawasan yang semak. Wallaby akan hidup secara berkumpulan. Makanan kegemaran bagi wallaby adalah rumput. Ciri fizikal bagi wallaby adalah coklat ataupun kelabu. Kelajuan tertinggi bagi wallaby, ia boleh capai sehingga 30 batu per jam. Jangka hayat bagi wallaby, ia boleh cecah sehingga 12 ke 15 tahun ke atas. Berat bagi wallaby, ia boleh cecah sehingga 1 ke 20 kg. Secara amnya, wallaby cenderung lebih kecil daripada kangaroo, dan wallaby dan boleh dibezakan dengan muncung dan kakinya yang lebih gelap. Ia salah satu ciri makropod yang
paling boleh dikenal pasti ialah bentuk pergerakannya yang unik. Semua ahli keluarga kangaroo dan wallaby mengembara dengan melompat. Wallaby berleher merah boleh melompat sehingga 6 kaki di udara. Pada kelajuan yang lebih perlahan, wallaby akan bergerak menggunakan kesemua 4 anggota badan dan ekornya. Wallaby juga perenang yang sangat baik. Wallabies ialah ahli puak kangaroo yang ditemui terutamanya di Australia dan di pulau-pulau berdekatan. Terdapat banyak spesies wallaby dikelompokkan secara kasar mengikut habitat, seperti wallaby semak, wallaby berus dan wallaby batu. Wallaby arnab dinamakan berdasarkan saiznya dan tingkah lakunya seperti arnab. Semua wallaby adalah marsupial atau mamalia berkantung. Wallaby dilahirkan secara kecil, tidak berdaya dan tidak berkembang. Wallabies biasanya mamalia kecil hingga sederhana, tetapi yang terbesar boleh mencapai 6 kaki dari kepala ke ekor. Ia mempunyai kaki belakang yang kuat yang digunakan untuk mengikat bersama pada keluaran tinggi dan melompat jauh. Apabila wallaby diancam oleh pemangsa atau apabila jantan bertempur antara satu sama lain, ia juga boleh menggunakan kaki ini untuk memberikan tenangan yang kuat. Okey guys, kita dah sampai dekat kita haiwan kita yang ketiga. Inilah dia kita panggil melayan tapir. Melayan tapir ataupun dipanggil badak tenuk ataupun cipan dalam bahasa Melayu. Okey. Kat sini juga boleh saya katakan melayan tapir ni adalah tapir yang paling special di dalam dunia. Dia juga adalah tapir yang terbesar di dalam dunia. Okey. Dia antara terbesar di dalam 5 spesies lah. And then yang ni paling special sebabkan dia adalah berwarna hitam dan putih, mempunyai warna kombinasi. And then boleh saya tunjukkan juga kepada anda semua. Anda boleh tengok kat kaki depan dia. Okay. Dia mempunyai 4 kuku kaki di depan. Mempunyai 4 kaki kuku kaki di depan. Itu adalah untuk fungsi dia untuk mencengkam. Bila dia tengah dia juga elok untuk mendaki. Okay. Bila dia mendaki, dia akan gunakan kaki kuku depan ni untuk cengkam dengan lebih kuat. Dia ada beza kaki depan ada mempunyai 4 kuku kaki. Kalau di belakang ada mempunyai 3 kuku kaki saja. Tengok guys. And then juga kalau anda perasan kat depan dekat dia punya muka tu, okey, dia mempunyai proboscis. Proboscis ni adalah untuk menyelam di dalam air. Dan juga untuk grabkan makanan dan juga untuk masukkan dalam mulut dia. Dia juga ni adalah Jessie ni adalah seekor jantan. Kalau juga saya nak beritahu kepada anda semua, kalau pada baby ni pula, baby dia akan berwarna lain sikit. Dia akan ada stripe dan juga ada bulat-bulat di badan dia. Bulat-bulat di badan dia. So dipanggil, time kecil kita panggil dia walking watermelon. Sebabkan badan dia memang nampak macam watermelon lah. Tapi memang kalau dekat dalam hutan, diorang ni boleh katakan juga adalah memang susah nak nampak di dalam hutan sebabkan dia nampak seperti batu. Ni pun nampak terasa dia keras guys. Good job Jessie. Tapir mudah dikenali melalui warna badannya. Ia mempunyai tompok putih yang besar pada bahagian belakang kepala, bahagian tengah dan belakang badan. Ia mempunyai badan yang bulat, berkaki pendek dan berekor kontur. Kebiasaannya, tapir adalah haiwan nocturnal, berehat pada waktu siang dan menjadi aktif pada waktu malam.
Di dalam hutan, tapir liar lebih gemar untuk hidup secara bersendirian, tetapi ia akan membentuk kumpulan apabila sumber makanan adalah terhad. Sistem komunikasi tapir merangkumi bunyi-bunyian seperti siulan dan bunyi klik. Ia biasanya menggunakan bunyi ini ketika mengawan, terancam atau ketika berada di dalam kesakitan. Tapir hanya boleh ditemui di selatan Vietnam, selatan Kemboja, selatan Myanmar, Thailand, semenanjung Malaysia dan selatan Sumatera di tanah tinggi Toba. Tapir merupakan haiwan yang monogamus, di mana setiap tapir dewasa akan mengawan dengan satu pasangan sahaja semasa musim mengawan yang berlaku di dalam bulan Mei hingga Jun. Pasangan tapir jantan dan betina akan berkenalan melalui isyarat bau dan kadang-kala melalui isyarat visual. Tapir akan mengawan pada bulan Mei dan Jun, menghasilkan seekor anak pada setiap tahun. Tempoh bunting bagi tapir betina adalah antara hingga 390 hingga 410 hari. Anak tapir akan putus susu di antara 6 hingga 8 bulan selepas dilahirkan. Tapir mengalami kehilangan habitat berskala besar akibat daripada pelbagai aktiviti manusia, termasuk pembangunan, pertanian dan pembalakan. Tapir juga kadang-kala terperangkap di dalam jerat dawai keluli yang bertujuan untuk menangkap babi liar. Spesies-spesies ini berkait rapat dengan kuda dan badak sumbu. Badan tapir yang berwarna hitam dan putih membantu ia untuk menyamar di dalam hutan. Tapir merupakan perenang dan penyelam yang baik. Ia boleh berjalan di dasar sungai seperti badak air. Tapir tidak mempunyai penglihatan yang baik, menjadikannya sangat bergantung pada deria bau dan pendengarannya yang sangat tajam. Tapir akan menggunakan belalaiannya untuk mencapai objek, memetik dedaun atau memasukkan buah ke dalam mulutnya. Tapir dapat berlari sehingga 48 km sejam bersamaan dengan kelajuan manusia yang sedang berbasikal. Alright guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat haiwan kita yang keempat, haiwan kita yang akhir sekali. Okay, nampaknya kita muat untuk masuk ke dalam kawasan ni. Baik, Allahu Akbar. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat ni, haiwan kita yang keempat iaitu African Crested Porcupine. Ni berasal daripada Afrika. Ni bukan barang landak biasa tapi ni berasal daripada Afrika. Kalau anda tengok dia punya duri, dia punya panggil quills, sangat tajam dan sangat panjang. Dia bukan macam landak raya yang kita ada kat Malaysia ni. Landak dia sangat pendek sikit, cuma yang ni landak dia punya tu duri lagi tajam. Tapi ni boleh katakan sangat besar lah, and then dia punya tu sangat unik. Rambut dia, kalau anda tengok kat depan ni, nampak rambut dia macam pacak-pacak, macam bola pakan karen. So sekarang ni saya nak tunjuk kepada anda, nak belanja kat korang. Inilah dia, rupa dia macam mana African Crested Porcupine. Ciri-ciri fizikal bagi landak jambul Afrika, badannya dipenuhi bulu keras berwarna coklat gelap, hitam dan berbelang putih. Ia dikenali dengan duri di sepanjang kepala, tengkuk dan belakang yang mencacak membentuk jambul. Ia adalah haiwan nokturnal dan gemar mencari makanan di waktu malam. Hidup bersama di dalam lubang selama beberapa generasi. Diet bagi landak jambul Afrika, ia akan makan kulit kayu, akar, ubi, rhizom, bawang, buah yang gugur dan tanaman pertanian. Sekali-sekala juga, ia akan memakan serangga, vertebrata kecil dan bangkai. Ia juga akan mengekah tulang untuk kalsium dan menajamkan gigi kacip. Landak merupakan haiwan monogami. Betina selalunya akan melahirkan 3 hingga 4 anak setahun. Ancaman bagi landak jambul Afrika, ia adalah pemburuan haram untuk duri dan daging. Ia juga dianggap sebagai haiwan perosak kerana mereka gemar mengengkah batang tanaman pertanian. Ia mempunyai duri yang istimewa untuk menghasilkan bunyi desiran. Spesies landak ini akan menghentak kakinya dan menggoncang duri ekornya sebagai tanda amaran awal. Pemangsa yang menyerangnya berisiko ditusuk duri di bahagian hidung dan tapak tangan.
Durinya mampu mendatangkan kecederaan terhadap singa, harimau bintang dan dubu. Ia mampu tinggal di dalam lubang sepanjang musim sejuk tetapi tidak berhibernasi. Ia mempunyai ruang istimewa untuk melahirkan anak yang beralaskan rumput di dalam sistem lubang tersebut. Duri landak sudah lama dijadikan sebagai perhiasan dan tangkal pembawa tuah di Afrika. Duri landak yang kosong dijadikan instrumen muzik dan organnya dijadikan ubatan tradisional di negara Maghribi. Dia terancam. Oh, tu.